pada pusat. Terima kasih kepada yang dah menjawab tadi. Dan yang betul tahniah. So pada pusat, kalau ikutkan pusat pembesaran kamu ini, macam mana kita nak cari. Kalau kamu tengok K kamu ini, dia berubah menjadi E. So J kamu berubah menjadi D. So M berubah menjadi G. L berubah menjadi F. So tiada titik yang tidak berubah. So K jadi E, J jadi D, M jadi G, L menjadi F. So tiada titik yang tidak bergerak. Kita nak kena buat macam mana? Kita kena buat teknik lukisan. So lukisan yang macam mana kita nak buat? Kalau kamu tengok dekat sini, bucu J, so bucu J yang sepadan dengan dia adalah bucu D. So J kamu ini yang sepadan adalah bersama dengan bucu D. So kita nak cuba membuat satu garisan yang menghubungkan di antara bucu J dan juga bucu D. So kita buat garisan dekat situ. Alright. Kena lukis dengan tepat sebab kalau tak tepat nanti titik pusat pembesaran kamu akan lari. So di antara J dengan D, so itulah garisan dia. Panjangkan sikit tak apa. So untuk J dengan D, cikgu dah buat garisan. So kita nak ambil lagi satu titik ataupun bucu yang sepadan di antara M dan juga G. So di antara M dan juga G, so kita buatlah lagi satu garisan. Sebab kalau satu sahaja garisan, kamu tak nampak titik pembesaran ataupun dia bertindih dekat mana. So kamu buat garisan yang kedua di antara, so dia macam tu. So kamu buat garisan yang kedua di antara G dan juga M. So kamu nampak di antara dua garisan kamu ini bertindih di satu koordinat. Koordinat yang mana koordinat dia adalah 2, 2. So koordinat kamu adalah 2, 2. Paksi X 2, paksi Y juga 2. So koordinat kamu adalah 2, 2. So itu adalah pusat pembesaran. Cukup mudah sebenarnya untuk mencari pusat pembesaran. So selesai untuk yang itu. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita pergi kepada yang kedua? Cikgu padam balik. Sebab kita nak guna untuk lukisan pantulan. Kalau saya buat U sama dengan pantulan. Kalau kamu buat U adalah pantulan. So kamu nak buat U adalah pantulan. Sekejap cikgu padam dulu. Cikgu tulis O. So sekiranya kamu kata tadi kamu nak buat U adalah pantulan. Kalau kamu nak kata U adalah pantulan, bermaksud daripada objek ini, kamu nak kena lukis gambar image sementara yang barulah. Betul tak? So kalau kamu kata U adalah pantulan, so kamu nak kena lukis image sementara di tempat yang baru sebelum dia menjadi image akhir. Sedangkan kamu dah memang ada image sementara dekat sini. So kalau soalan kamu diberi kepada kamu 2 gambar sahaja, yang macam ni 3 gambar, 1, 2 dan 3, diberi kepada kamu 3 gambar. So kalau diberi 2 gambar, kamu boleh lukislah, tak ada masalah kat mana-mana sekalipun, asalkan ianya masih lagi logik. So dekat sini kamu memang ada 3 gambar. So kalau kamu nak buat U kamu adalah pantulan, sepatutnya memang dia akan jadi salah lah. So hati-hati jugalah, seharusnya U kamu adalah pembesaran, kerana U kamu ataupun proses yang pertama adalah proses pembesaran. Pengecilan dekat sini, tetapi kita guna perkataan pembesaran. Kenapa pengecilan? Kalau kamu nak tengok macam mana dia punya lambang pengecilan, kita tengok daripada faktor skala. Kalau faktor skala kamu dah menjadi bentuk pecahan, macam tadi faktor skala kamu 3, so nombor bulat. So kali ni faktor skala kamu adalah 1/2, pecahan. Kalau pecahan dekat sini, bermaksud gambar kamu ini mengalami pengecilan. So cikgu harap clear lah dekat situ. So kalau dia mengecil, dia akan jadi pecahan. Kalau dia membesar dengan sempurna, dia akan jadi nombor bulat, single sahaja. Satu nombor sahaja. So macam ni 1/2, dia akan mengalami pengecilan. So untuk pantulan, di antara image sementara dekat sini dan juga image akhir, yang ini dah selesai pembesaran. So pantulan kamu, kalau kamu tengok K kamu ini, dia menjadi Q. So J menjadi P. So kita akan mula untuk mengira grid lah.
Okey, so daripada K ni dia ada 1 grid, so 2 grid, so 3, okey, 3, 4, 5, 6. Okey, so K kamu ada 6 baru sampai kepada Q. So L pun sama menjadi 6, so dia sampai kepada R. So apa yang kita nak kena buat, kita bahagi dua lah. Sebab seharusnya antara objek, okey, antara objek dan cermin seharusnya sama jauh di antara cermin kepada image. So kamu ada 6 dekat sini, seharusnya kita akan ambil 3, 3. So dia macam tu. So seharusnya dia akan ambil 3, 3. So kita akan lukis terlebih dahulu. Okey, gambar kamu dah lari dah dekat situ. Okay, kita besarkan semula. Okey, so kalau ikutkan kita akan ambil 3, 3 dekat sebelah mana. So 3 dekat sini, so kita akan tandakan garisan pantulan ataupun paksi pantulan kamu. Alright, so kamu adalah paksi pantulan dekat sini yang mana sebelah kiri di antara paksi pantulan kepada objek ataupun image sementara kamu ni adalah 3. So daripada paksi pantulan kepada Q ataupun image akhir kamu ialah 3. Bermaksud samalah jarak dia. So kalau ikutkan ini adalah garisan X. Okey, garisan kamu ini dia melalui X sama dengan 5. Okay, so dia lalu pada nilai 5 dekat sini, paksi pantulan kamu. So seharusnya pantulan dia akan ada pada paksi, pantulan pada paksi, bukan pada pusat pada paksi X sama dengan 5. Okay, so sebab itulah markah kamu 5 je dekat sini, kerana kita ada 5 point saja pembesaran dengan faktor skala 1/2 pada pusat 2, 2, pantulan pada paksi X sama dengan 5. So ada 5 tanda saja dekat situ, bermaksud 5 markah. Okay, so untuk soalan ni selesai. So cikgu harap boleh. Ada apa nak tanya? Sebab cikgu dah clear canvas ni, dah tak ada lah. Sekejap lagi. Cikgu dekat grid tu memang perlu letak X sama dengan 5. Tidak. Okay, dekat grid ni tak perlu tulis ni. Cikgu tulis supaya kamu nampak. Okay, yang kita kena tulis adalah di ruangan jawapan. Okey, di ruangan jawapan yang sepatutnya. Okey, macam 2-2 dekat sini tadi pun kamu nak tanda mana tadi ni 2-2 lagi kan. Okey, kalau kamu nak tanda nilai 2-2 nak tulis tak menjejaskan markah juga sebenarnya. Okey, sebab kita nak tengok daripada jawapan akhir di sini. Melainkan kamu tak tulis orang kata dekat sini, mungkinlah. Okay, mungkin cikgu cakap tapi tak digalakkan. Okey, mungkin cikgu sekolah kamu dia akan tengok daripada grid. Okey, daripada kamu punya sakas-sakas. Tapi tak digalakkan kerana apa-apa hal pun kita akan tulis di ruangan jawapan. Okey, so habis untuk soalan yang ini. Okey, kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang melibatkan transformasi tunggal. Okey, tadi kamu ada dua transformasi, iaitu transformasi gabungan. Okey, dua transformasi yang menghasilkan satu image akhir. Okey, kamu ada tadi iaitu okey, tadi kamu ada pembesaran dan juga kamu ada pantulan. So kali ini dia minta kepada kamu, dia kata nyatakan satu penjelmaan tunggal yang menghubungkan penjelmaan view. So tadi kamu ada dua jalan kira iaitu pembesaran dan juga pantulan. So kali ini dia kata daripada objek tadi, ini objek dan ini adalah image. So daripada objek kepada image tadi ada dua jalan kira. So kali ini dia kata objek kepada image dia boleh jadi satu sahaja transformasi tunggal, yang mana daripada objek terus jadi image dia boleh jumpa dah menggunakan satu transformasi. Okey, satu sahaja gerakan dia. So inilah yang dinamakan sebagai penjelmaan tunggal. So apa yang kita nak kena buat daripada objek menjadi image, sebenarnya soalan macam ni ada dalam buku teks kamu di muka surat 143 kalau kamu nak tengok ada dekat sini, cikgu tunjukkan kepada kamu. Okey, Okey, soalan ni muka surat 143. Okey, yang mana ini gambarnya lebih kurang. Okey,
seharusnya dia akan mengalami daripada objek menjadi image, dia akan mengalami pembesaran. So soalan dia, bentuk dia macam lebih kurang lah. Okay, pembesaran pada pusat 62. Okay, kita tengok adakah ianya benar ataupun tidak. So untuk objek kepada image, dia boleh terus direct tanpa guna dua transformasi. So apakah yang akan berlaku? Tadi cikgu dah tunjuk dia akan mengalami pembesaran. So apa yang kita kena buat? E kamu ini, okay, so E kamu ini sebenarnya bucu yang sepadan adalah R. Okay, so untuk E bucu yang sepadan adalah R. Okay, sebab bucu ni dia berputar, ke kamu nak kata E ni dia akan jadi Q. So hati-hati jugalah. Okay, kalau kamu tengok dekat sini daripada buku teks tadi, jangan cuba buka balik. Gambar dia akan nampak cross macam ni. Okay, so dia akan nampak macam ni. Daripada bucu ni, yang dia akan lalu pusat pembesaran, so dia akan berakhir pada bucu yang bertentangan. Okay, so hati-hatilah kalau kamu nak kata E kamu seharusnya sama dengan Q, so hati-hati kerana sepatutnya E kamu ini daripada objek E akan sepadan dengan image iaitu koordinat R. Dan juga untuk F, seharusnya dia akan sepadan dengan Q. So kita akan cuba untuk lukislah garisan. Okay, ketahuilah bahawa untuk gambar seperti ini, kamu boleh nampak sebenarnya dia membesar. Okay, dia membesar ataupun mengecil lah. Kenapa pula gambar ni yang besar pula? Okay, pembaris ni. Sekejap. Okay, kita nak cuba lukiskan garisan tersebut. Okay, garisan kamu iaitu mana pensel cikgu? Okay, kita nak lukis garisan. So dia macam tu. Kita panjangkan sedikit ke belakang. Okay, so kamu dah ada di antara garisan E ataupun di antara bucu E ke bucu R, cikgu dah buat satu garisan yang mana bucu E dengan bucu R adalah bucu yang sepadan. Okay, kelas kita dah hampir tamat InsyaAllah kita akan sempat buat setakat soalan nombor 2 je macam ni. Okay, tak apa, mungkin kita akan ada sesi kali kedua ataupun kali ketiga. Okay, so untuk yang ini kita akan ada gabungan bucu yang ini. Alright, so kamu ada dekat situ, kamu ada cross dekat situ, kamu ada titik persilangan dekat sini. So itulah kalau ikutkan pusat pembesaran. Okay, iaitu koordinat dia adalah 6, 2. Cikgu tulis dahulu. Apa dah jadi? So 6, 2. Right. So pusat pembesaran kamu ialah 6, 2. So kita nak cuba lengkapkan ayat tadilah. Okay, so seharusnya kamu akan ada transformasi tunggal iaitu pembesaran. Okay, pembesaran dengan faktor skala. Okay, dengan faktor skala. Okay, faktor skala kamu tak tahu berapa, tapi ketahuilah sekiranya gambar kamu ini songsang. Okay, daripada objek kamu ni, kamu tengok D kamu ni, dia menghadap ke sebelah kiri. Okay, kemudian dia bila dah disongsangkan ataupun bila dia jadi image, dia dah menghadap PS kamu ni dah menghadap ke sebelah kanan. Okay, kamu tengok daripada objek asalnya DG kamu ini menghadap ke sebelah kiri. Kemudian apabila dia dah menjadi image, dia menjadi PS. So PS kamu dah menghadap ke sebelah kanan. Bermaksud gambar kamu ni telah mengalami songsang. Okay, so songsang bermaksud faktor skala dia akan jadi negatif. So itulah dia. So apakah nilai faktor skala di belakang? So kita akan guna rumus tadilah. K sama dengan image per objek. Okay, so cikgu harap kamu faham dengan negatif dekat situ. Negatif bermaksud gambar kamu telah menjadi songsang. Okay, so image per dengan objek, so kita nak ambil PS. Okay, so PS kamu adalah image lah dekat sini. So PS kamu adalah 1, sebab dekat sini setengah, dekat sini setengah. So nilai dia 1. So objek kamu yang dekat sini, iaitu DG. So DG kamu ini adalah 2. Okay, so bermaksud kita nampak dekat situ ada yang jawab negatif 1/2, betul. Okay, so kalau ikutkan jawapan kamu akan menjadi negatif 1/2 pada pusat. Okay, pada pusat 62.
Itu sahaja. Okey, 3 markah dekat situ. Markah yang pertama pembesaran, markah kedua faktor skala negatif 1/2 pada pusat 62. Markah yang ketiga. Okey, so cikgu harap kamu boleh nampak yang tadi sekiranya view kamu dekat situ, view kamu ialah 2 huruf dan dia boleh juga menjadi 1 huruf iaitu transformasi tunggal iaitu pembesaran. Nah, tadi dia mengalami pembesaran dan juga pantulan, kali ini dia mengalami pembesaran sahaja. Okey. So kita dah nak berada pada selekoh yang terakhir. Jangan lupa isi kehadiran. Okey, sebentar. Cikgu akan share link kehadiran. Okey, dalam in-call message. So bolehlah jenguk dekat situ. Pilihlah nama sekolah kamu yang sepatutnya. Okey. Kerana kita dah hampir ke penamat. Okey, kita nak tengok yang terakhir. Soalan kamu yang terakhir iaitu pengiraan luas. Alright, pengiraan luas. Okey, pengiraan luas dekat sini. Okey, so diberi kepada kamu sebab sebentar lagi kita akan berakhir, masa memang betul-betul mencemburui. Okey, tak apa, janganlah bersedih. Cikgu mengharapkan teknik COI yang cikgu bawa tadi kamu boleh fahamlah. Okey, so diberi luas kepada kamu. Sebelum baca soalan, cikgu suka untuk tulis rumus lebih dahulu. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. So nanti tulislah dengan ayat yang penuh. Okey, so sepatutnya tulis dengan ayat yang penuh sebab formula ini telah pun dibekalkan di muka surat hadapan. Okey, so luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey, so kamu terus boleh pakai negatif 1/2 dekat sini kerana negatif 1/2 adalah kamu punya faktor skalar. Okey, faktor skalar. So kamu ada macam tu, negatif 1/2 so darab dengan luas objek, so sama dengan, okey, kita nak isi 48 ini sebenarnya apa? So diberi luas PQRS. So kalau kamu tengok PQRS kamu ialah image. Okay, so PQRS kamu ialah image. So bermaksud nilai 48 kamu adalah luas image lah. Okay, so darab dengan luas objek. So luas objek cikgu akan tulis sebagai X. Okay, luas objek yang besar ni lah. So dia suruh kamu cari rantau belorik. Ada yang dah dapat jawapan 12 tadi. Okay, kita tengok adakah ianya benar ataupun tidak. Keluarkan kalkulator. Okey, so kita nak tekan negatif 1/2. Shift mode. Kita tak clear lagi tadi. Okey, so kurungan negatif 1/2 kuasa 2, dia adalah 1/4. Okey, so kurungan negatif 1/2 dia adalah 1/4, bermaksud 48 sama dengan 1/4 X. So dia macam tu. So ini adalah proses darab di antara 1/4 dan juga X. So kita akan pindah ke sebelah menjadi bahagi. So 48 bahagi 1/4 sama dengan X. Kenapa pula tu? Okey. So kita akan teruskan dengan proses bahagi. So kita akan ambil 48 bahagi 1/4. Okey, kamu dapat 192. Okay, so kamu dapat 192. Mana pula dia nak hilang tu. Okay, so kamu akan dapat X ataupun objek kamu ni, luas objek adalah 192 tadi. Okay, so 192. Sekarang kita nak kawasan berlorik sahaja. So dia nak kawasan berlorik sahaja, bermaksud yang kamu dapat 192 ni jumlah luas keseluruhan. Okay, so kamu nak buat kawasan berlorik, bermaksud kena tolaklah dengan luas 48 dekat dalam ni kerana luas ini adalah sama saiz. So tolaklah dengan 48. Okay, so seharusnya untuk kawasan berlorik, mungkin kamu nak tulis di bahagian lain. So untuk jawapan lorik sahaja untuk jawapan lorik bermaksud 192 tolaklah dengan 48. Seharusnya kamu akan dapat 144. Okey, itulah jawapan 3 markah kamu. Okey, seharusnya itu jelas cara dia. Kebiasaannya memang kita akan tolak dekat dalam ni. Okey, so untuk teknik menjawab ataupun untuk cara-cara kamu menjawab, itulah dia. Seboleh-bolehnya elakkan untuk hilangkan apa yang tidak patut. Okey, ada yang nak bertanya apa-apa?
Okey, so 4.34 dah, sebentar lagi kita akan asar. So cikgu rasa cukup setakat itu sahaja. Ada apa-apa soalan terlebih dahulu? Mungkin ada yang nak bertanya berkenaan dengan dua soalan yang telah cikgu ajar. Okey, cikgu nampak Havesh dekat situ, dia kata tidak ada. Okey, so sekiranya tidak ada sebarang soalan, cikgu harap kamu betul-betul boleh faham. Okey, so kalau cikgu kalau ada yang nak tanya, Muhammad apa ni? Okey, so sekiranya tiada apa nak tanya, kalau cikgu dapat mandat untuk menyebarkan semula cikgu punya video recording ni, kalau kamu nak tengok untuk kali kedua, kali ketiga dan seterusnya, kalau cikgu dapat mandat, so cikgu akan share dalam cikgu punya channel YouTube lah. Okey, yang mana cikgu akan kongsikan melalui link itu daripada melalui guru-guru subjek kamu lah. Okey, yang mana nanti kamu boleh tengok untuk kali kedua, kali ketiga untuk teknik COI. Sebab kita tak sempat nak buat 2-3 kali soalan untuk teknik COI. So sekiranya tiada sebarang masalah, kehadiran kamu pun telah pun diuji. Adakah saya yang akan tutup majlis ni? Boleh Cikgu Pian, kalau rasa dah okey semua, nampaknya faham semua ni. Alhamdulillah. Tahniah Cikgu Safian. Itulah Anak senyap murid je semua semua. cemerlang ni, baik je. Saya mengharapkan good job Pian, good job. Okay. So sekiranya tiada sebarang soalan, cikgu harap kamu semua boleh faham. Okey, so sekiranya tiada sebarang soalan, setakat ini sahaja kita punya perjumpaan majlis ilmu. Cikgu tutuplah dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As, dan untuk yang agama lain, bacalah doa penutup seperti agama kamu. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.